saya orang miskin, jadi saya anak-anak, dan saya harap memang setiap tahun dapat macam tu, dan saya doakan untuk rakyat Malaysia supaya boleh sumbang lagi untuk kami. तो एक बस rekor kawan. Dia kata setahun sekali aja saya makan daging dan dapat dari sini. Muhasabah. Kalau kita tak buat korban ni, kena muhasabah banyak-banyak. Bab dunia kita tak pernah berkira. Beli kereta nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli handset nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli rumah buat renovation, bukan Melayu lah kalau beli rumah tak buat renovation, tak pernah berkira. Korban kita berkira, mana kita nak letak muka kita. Allah tak pernah berkira kepada kita nikmat dia. Allah tak pernah berkira kepada kita rezeki dia. Jangan jadi orang yang berkira kepada agama. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah bulan ni. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah. Buat korban. Syiar Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan sehinggalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan ibadah korban. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama hos anda pada malam ini, saya Ustaz Mat Hakim Taman bersama anda insya-Allah dalam 45 minit dalam rancangan bersama We Love Korban pada malam ini. Alhamdulillah pada hari ini hari Isnin 28 Jun bersamaan dengan 18 Zulkaidah. InsyaAllah malam ni kita sembang-sembang santai sahaja bersama tetamu jemputan kita pada malam ini. InsyaAllah kita dengan topik yang kita bawakan pada malam ini, korban tanda cinta. Korban tanda cinta ya. Okey. Alhamdulillah, syukur kita Allah SWT. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama dengan komuniti We Love Korban dan juga penajanya iaitu Yayasan Al-Baghdadi. InsyaAllah pada malam ini kita bersembang-sembang sambil berehat bersama keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Pada malam ini kita bawakan tajuk yang agak istimewa pada malam ini, dan saya bawakan tetamu jemputan pada malam ini. Di sebelah kanan saya, Tuan Haji Isnin bin Abu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji? Khabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji Isnin merupakan salah seorang pengusaha pengajian Al-Quran Al-Baghdadi dan juga pusat Hikmah Center daerah Kelang, yang saya jemput pada malam ini untuk bersembang-sembang dengan saya pada malam ini. Tuan Haji sihat ya malam ni? Okay, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kita sembang-sembang tentang cinta pada malam ini ya. Korban tanda cinta insya-Allah. Dan tetamu yang bersama saya pada malam ini yang kedua iaitu Ustazah Masni binti Yaakob. Beliau juga merupakan pengusaha Center Al-Baghdadi, Lestari Puchong, dan juga
pengurus Hikmah Center daerah Puchong, kawasan Puchong. Apa khabar Ustazah? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada Tuan Haji Isnin dan juga Ustazah Masni pada malam ini kerana sudi bersama dengan Ustaz pada malam ini untuk kita berbincang tentang tajuk yang agak istimewa pada malam ini, Korban Tanda Cinta. Untuk pengetahuan semua sidang pendengar dan penonton yang dikasihi Allah SWT, jangan lupa like, share dan juga bagi love sikit. Bagi love sikit bagi love sikit, kita share. Alhamdulillah, kalau nak berinteraksi dengan kami, insyaAllah boleh tulis ruangan komen di Facebook Community We Love Korban. InsyaAllah kalau ada pandangan-pandangan, komen-komen yang kita boleh share pada malam ini dengan dalam tajuk kita Korban Tanda Cinta, insyaAllah Ustaz akan cuba bacakan dan kita sembang-sembang santai sahaja pada malam ini. Okey, Korban Tanda Cinta. Baik, bila sebut tentang tajuk kita Korban Tanda Cinta ni, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita dan menjadikan kita, mengurus kehidupan kita dan tidak ada tolak banding. Allah sajalah yang lebih mengasihi dan menyayangi kita berbanding ibu ataupun ayah kita sendiri. Dan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu menjadikan kita sekarang ini berada di kedudukan kita sekarang ini, kita ada keluarga, kita ada pasangan hidup, kita dapat kita dapat menikmati udara yang segar, tak perlu bayar, kita dapat menikmati segala nikmat-nikmat yang tidak terhitung dalam kehidupan kita. Semuanya Allah bagi percuma. Itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey, Tuan Haji, ni mungkin Ustaz boleh tanya Tuan Haji, nak share sikit tentang sedikit pengalaman hidup Tuan Haji. Mungkin Tuan Haji boleh perkenalkan diri sedikit, latar belakang Tuan Haji, selain daripada sekarang ni mengusahakan Center Al-Badadi. Dengan kata dalam tempoh PKP ni semua buat online kan, dan mungkin Haji pun boleh share sikit tentang apa yang Haji buat sekarang ini dalam seharian. Saya dipahamkan ada bela arnab juga. Cuba, okey, silakan perkenalkan diri dalam tempoh 1 atau 2 minit. Silakan Haji. Sila Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kate bagi peluang kepada saya. Dengar? Tak suara? Suara dengar tak? Suara dengar. Dengan apa ni, peluang yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam PKP semua. Dengar? Putus-putus ya Tuan Haji. Putus Mungkin line tak berapa clear di kawasan Tuan Haji. Okey, teruskan Tuan Haji. Betul. Okey, dalam masa cubaan ni, masa PKP ni, jadi macam saya ada mengusahakan pusat pembelajaran Al-Quran, jadi banyak kelas-kelas kita tak boleh dibuka lah, jadi kita beralih kepada online. Jadi saya buat kelas tu sebelah malam lah, macam sebelah malam ada kelas. Jadi setakat ni alhamdulillah masih ada lagi pelajar-pelajar yang meneruskan pengajian mereka lah. Jadi pada sebelah siang saya tumpukan masa saya berkebun lah, buat perkara-perkara, ada kerja-kerja, ada sedikit tanah, jadi saya usahakanlah tanam lah pokok-pokok,
yang insya-Allah bolehlah memberikan hasil pada kita tanam sayur-sayur yang mana yang boleh lah. Dan juga saya usahakan juga belajar bela arnab ni bukan apa untuk menambahkan pengalaman dah sebab sekarang ni nak bela ayam, kalau sebab saya ni duduk kawasan kampung, bela ayam nanti berbau kan, jadi jiran-jiran komplain jadi saya bela arnab. Jadi arnab ni mudah sikit dia bersih walaupun dia punya najis tu tapi taklah sebusuk tai ayam jadi setakat ni jiran-jiran tak komplain lagi lah Jadi maknanya saya gunakan najis kan, orang pakai tinja lah. Tinja arnab tu untuk buat baja lah. Jadi tinja arnab ni bagus sebenarnya. Bagus untuk tumbuh-tumbuhan lah. Jadi dia baja yang terbaik, dia tak panas kalau baja tinja binatang lain tu dia panas. Jadi kita tak, kalau kita letakkan pada pokok dia cepat kalau tak dijadikan kompos baja tu, tinja tu dia akan membahayakan pokok kita lah. Tapi kalau Haji bela arnab berapa ekor Haji? Saya sekarang ni ada mula 10 ekor ya Ustaz. 10 ekor Bila 10 ekor dah masuk bulan ketiga ni dah dia dah ada membiak, dah jadi 30 ekor. Tu maknanya arnab yang Tuan Haji bela tu dia pun ada kasih sayang, dia pun ada rasa cinta sesama pasangan mereka, maka dia membiak ramai. Jadi kalau kita tengok dalam satu hadis dalam Al-Quran, kalau Ustaz boleh share bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan cinta dan kasih sayangnya dalam surah Al-A'raf ayat 156. Allah berfirman, bermaksud rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Masya-Allah rahmat kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan kalau kita tengok dalam ujian yang sedang kita hadapi lebih kurang 2 tahun ni, daripada tahun 2000 hingga tahun ini, kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni, itu juga adalah salah satu tanda cinta Allah SWT. Kerana dengan ujian yang Allah berikan kepada kita ini, maka kita lebih mudah untuk mengingati Allah SWT. Allah sebenarnya dah lama dah rindu dengan kita ni, tapi kita ni sibuk dengan hal-hal dunia kita ni, sehinggalah Allah terpaksa bagi ujian kepada kita, barulah kita teringat semula Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya saya jemput tetamu yang kedua Ustaz pada malam ini, Ustazah Masni binti Yaakob, untuk memberi pengenalan insya-Allah dalam seminit 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan diri, saya Ustazah Masni binti Yaakob daripada rangkaian Al-Badadi ALC Lestari Puchong, dan juga salah seorang pengurus Hikmah Center bahagian Puchong. Alhamdulillah. Bersama dengan saya Ustaz Hakim, Ustaz Haji Isnia. Assalamualaikum. Semua sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, aktiviti Ustazah sekarang tak ada apa, cuma kelas lah. Alhamdulillah. Hikmah PKP kelas pun penuh secara online semuanya. Kita buat je apa yang mampu buat, teruskan saja usaha. InsyaAllah Allah ada bersama, insyaAllah. Okey, terima kasih Ustazah. Ustazah ni merupakan mantan pensyarah di salah sebuah IPT. Alhamdulillah lebih kurang ada 3 tahun ke Ustazah bersama dengan Al-Badadi Ustazah? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah daripada orang yang setiap bulan makan gaji
dengan pengorbanan yang beliau lakukan untuk bersama dengan Al-Baladin yang buka center mengajar Al-Quran, itu satu pengorbanan yang cukup besar yang insya-Allah tidak dipandang kecil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak share satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menuturkan Rasulullah SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini sanggup melemparkan anak-anaknya ke dalam bakaran api? Maka kami menjawab, tidak mungkin, demi Allah, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalam api. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia uji kepada kita, tapi Allah bagi ilmu kepada para saintis untuk membuat vaksin. Kemudian Allah berikan juga ilmu-ilmu teknologi untuk kita manfaatkan seperti kita gunakan pada malam ini, ya. Dan ini merupakan bukti cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang kita tak perlu ragui, yang kita perlu hayati rasa cinta. Kita kena rasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, barulah kita akan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mudah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada bila-bila masa dan di mana jua. Okey, berbalik kepada Tuan Haji Isnin, sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang ketua yang mungkin mempunyai jawatan dalam masyarakat di kawasan Sungai Udang Kelang, bagaimana Haji menunjukkan kasih sayang, melakukan pengorbanan kepada ahli keluarga yang mungkin Tuan Haji rasa inilah pengorbanan yang paling besar kepada ahli keluarga Tuan Haji. Mungkin Haji boleh share sikit pengalaman ke, mana-mana pengalaman Tuan Haji yang sukar untuk dilupakan, yang Tuan Haji rasa inilah pengorbanan yang sungguh besar kepada ahli keluarga Tuan Haji. Mungkin boleh share pada kita. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi sebagai ketua keluarga, sebagai suami, jadi kita maknanya berkorban tu, maknanya untuk kita lebihkanlah, kita lebihkan isteri, anak-anak kita, kepentingan mereka daripada kepentingan diri kita sendiri lah. Jadi nak beri contoh tu, mungkin saya tak boleh nak beri contoh yang terbaik lah, mungkin tak ada contoh yang terbaik. Tapi mungkin sebab kalau kita lihat kongsi pengalaman. Pengalaman pada saya boleh beri contoh pada ayah saya lah. Kalau macam saya mungkin tak bagus lah kan. Saya tengok macam ayah saya lah. Saya ni berasal daripada satu keluarga yang keluarga peneroka Felda, yang duduk di Felda di Pahang, di Felda Jengka. Jadi keadaan hidup family kami tu memang orang kata susah lah. Kalau masa mula-mula masuk tu, hasil tak ada lagi. Dengan gaji ayah saya ingat dia dapat RM69. Anak adik-beradik saya ada berapa orang? Ada 7 orang. Jadi dengan keadaan yang begitu, kita anak-anak kita tak rasa susah lah kan. Kita tahu dapat makan, dapat tidur, itu. Tapi kita lihat bagaimana kita macam saya adik-beradik 7 orang boleh besar lah, dapat sekolah, dan bila dah besar tu maknanya dah besar, boleh besar, tapi maknanya proses nak besar tu bukannya senang. Sebab bila kita lalui, bila kita jadi ibu ataupun jadi bapa, kita tahu macam mana cara proses nak membesarkan anak tu, susahnya daripada lahir sampailah
Kalau kita kata sampai dia kahwin kan. Jadi maknanya kalau nak kata senang tu rasanya banyaklah air mata yang mungkin kita tak tunjuk pada anak-anak kita. Macam mak ayah saya pun saya rasa tak pernah dia menangis depan kita kan. Tapi maknanya itulah walaupun orang kata tak ada bunyi ataupun tak ada suara, tak ada cerita, tapi kita tahu maknanya mereka tu berbuat sesuatu, berusaha, bekerja, mencari rezeki dengan secara orang kata sedaya upaya mereka tanpa kenal rendah untuk kebaikan anak-anak dia lah. Jadi itu saya rasa sebagai maknanya tanda maknanya bila berkorban tu sebagai tanda cinta, walaupun yalah orang kita anak macam mak ayah kita dulu tak ada kata I love you, tak ada kita kan. Saya tak ada. Pada saya tak pernah kita dengar lah. Macam saya ikhlas lah. Saya kata tak pernah saya dengar mak ayah kata I love you, saya sayang kau. Tak pernah. Tapi jauh di sudut hati pada saya kita nampak kan. Oh, mak ayah kita sayang kita. Sayang kita. Maknanya maknanya cinta dan kasih sayangnya tu ditunjukkan dengan pengorbanan yang dilakukan tanpa jemu siang dan malam untuk membesarkan kita. Saya kira begitu jugalah ayah-ayah, suami-suami yang lain yang ada di luar sana, bahawa kadang-kala kasih sayang itu sukar untuk diucapkan, tetapi bukti kepada kasih sayang itu terlihat terpapar kepada pengorbanan yang dilakukan. Masya Allah. Kita doakanlah ayah ibu kita yang mungkin masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia di alam barzah, agar Allah berikan ganjaran dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat, dan diberi balasan syurga kepada mereka atas pengorbanan yang tiada tolok banding kepada kita. Okey, kita bersama Ustazah Masni. Okey, Ustazah Masni, sebagai seorang isteri, seorang ibu, seorang suri rumah, bagaimana besarnya pengorbanan yang Ustazah lakukan kepada keluarga? Mungkin boleh share sedikit pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terlebih dahulu terima kasih kepada Tuan Moderator kita Al-Fadil Ustaz Hakim Taman, dan juga panel bersama Tuan Haji Isnin serta tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, banyak jawatan tu sebenarnya. Ustaz Hakim sebut tadi banyak betul jawatannya. Yang pertama, jawatan seumur hidup tu. Jawatan seumur hidup. Okey, sebelum tu nak tanya dulu kepada penonton kita pada malam ini, puan-puan, kaum hawa, kaum wanita semua. Nak tak Ustazah tawarkan satu kerja kosong? Nak tak? Satu kerja kosong, nak ke tak nak? Bukan semua orang rasa nak ni kot. Kerja kosong, bila dengar kerja kosong kan, macam best menarik, apa kerja yang Ustazah nak tawarkan? Kan? Okey, Ustazah nak tawarkan satu pekerjaan yang tak ada gaji, tak ada airline, tak ada MC, tak ada cuti tahunan, dan bila sakit pun kena teruskan kerja juga. Nak tak? Nak ke tak nak agak-agak? Okey, kerja ni bila dah start dapat, takkan berhenti sampai akhir hayat, takkan berhenti. Bila dah start dapat, bila bertambah usia kita, kerja pun akan bertambah banyak. Kan? Anak pun dah bertambah ramai kan? Okey, apa kerja tu sebenarnya? Itulah kerja seorang isteri dan juga seorang ibu. Besar pengorbanan seorang ibu sebenarnya. Banyak jawatan tadi Ustaz Hakim sebut. Jadi kat situ, bila kita sudah diakad dah diakad oleh suami kita, segala jawatan yang Ustaz Hakim sebut tadi, kita dah terima dah. Kita dah terima. Tapi kan tak ada gaji, tak ada allowance, tak ada MC, tak ada cuti sakit, tak ada gaji tu. Cuba bayang, tak ada gaji. Tapi semua ni, ini adalah pengorbanan kita, tanda cinta kita kepada suami kita. Betul kan? Kita buat ni ikhlas, ya Allah. Ini adalah tugas aku sebagai seorang isteri. Walaupun seorang isteri yang berkejaya, pagi anak ni kecil kan, bila anak tu lahir kat rumah babysitter, hantar kat nursery, kesian tengok anak kan. Balik dah pukul berapa ambil balik anak. Sampailah anak tu meningkat sekolah. Bila dah sekolah, okey, macam Ustazah dah buka center, dah bekerja sendiri, Alhamdulillah.
Allah bagi rezeki boleh ambil anak balik sekolah. Boleh ambil anak balik sekolah. Tetapi masa pun terhad. Masa terhad. Okay, bila keluar sekejap tengah hari dari center, ambil anak. Okay, tunggu dia sekejap, ambil anak, bawa, tak sempat masak, bawa dia pergi makan dulu. Okay, bawa dia pergi makan dulu, dah siap makan, hantar anak tu ke rumah balik. Mak ni pergi dah balik menyambung pekerjaannya di center. Pukul 5 balik lepas asar, menyambung pekerjaan seperti kerja suri rumah tangga seperti biasa. Masak. Okay, suami balik 5:30 sebab Ustazah dengan suami ni sebenarnya berlainan bidang. Dia bekerja, Ustazah bekerja sendiri. Jadi dia bekerja di siang hari, Ustazah kerja siang malam. Ustazah kerja siang malam. Jadi kat situ masa kita terhad. Masa untuk bersama tu memang terhad sangat. Jadi bila suami balik pukul 5:30 Ustazah dah ada kat rumah dah, masak semua. Jadi kita makan, sebelum maghrib makan dulu. Lepas maghrib Ustazah dah pergi center semula. Jadi anak-anak ni tinggal dekat rumah. Okay, yang besar tu saya ajak bersama dengan Ustazah untuk bekerja di center. Jadi kat situ masa tu memang terhad. Itulah pengorbanan seorang ibu sebenarnya. Masak, tugas memasak, mengemas. Lagi apa Ustaz? Menguruskan rumah tangga. Tetap berjalan seperti biasa. Dan masa bersama suami tu memang terhad sangat. Sampai rumah dah pukul 11 malam. Pukul 11 malam, kita dah solat isyak semua. Dah tidur. Ustazah tak ada pembantu rumah Ada pembantu rumah? Tak ada pembantu rumah. Sebab Tak ada pembantu rumah sebelum ni ada ambil orang kemas rumah tapi macam tak okey, jadi lebih selesa menguruskan rumah tangga sendiri. Itulah begitu hebatnya kaum Hawa kita, isteri kita, ibu kita dan juga semualah yang sanggup berkorban kepada anak, kepada suami. Masya-Allah, kita doakan mereka-mereka ini dapat jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebatnya pengorbanan yang telah dilakukan. Yang perlu kita para suami untuk menghargai, untuk membantu isteri kita di rumah, melakukan kerja-kerja di rumah supaya beban tugas itu tidaklah dipikul secara bersendirian oleh pasangan kita ataupun isteri kita. Baik, masa sangat mencemburi kita. Okey, sebelum kita masuk round kedua, okey, untuk pengetahuan sidang penonton semua bahawa pada malam ini rancangan kita dibawakan oleh We Love Korban dan juga Yayasan Al-Badadi, di mana setiap penyertaan ibadah korban yang dilakukan bersama dengan We Love Korban ada sumbangan juga yang diberikan daripada daripada penyertaan itu yang disumbangkan kepada Yayasan Al-Badadi. Pada tahun lepas We Love Korban telah menyumbangkan mungkin admin boleh share sikit. Tu 35,000 daripada sumbangan We Love Korban kepada Yayasan Al-Badadi, di mana Yayasan Al-Badadi menggunakan duit yang disumbangkan oleh komuniti We Love Korban itu untuk pendidikan Al-Quran percuma kepada asnaf, kepada asnaf saudara baru, orang asli dan juga anak-anak yatim di seluruh Malaysia. Dan insya-Allah pada tahun ini We Love Korban juga akan meneruskan sumbangan kepada pihak Yayasan Al-Badadi, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton semua boleh menyertai ibadah korban melalui affiliate ataupun wakil-wakil wakil ibadah korban bertauliah yang telah dilantik oleh komuniti We Love Korban di seluruh Malaysia. Dan pada malam ini Tuan Haji Isnin dan juga Ustazah Masni merupakan salah seorang daripada wakil ibadah korban bertauliah yang telah dilantik oleh komuniti We Love Korban. Jadi boleh hubungi kalau di daerah Kelang, boleh hubungi Tuan Haji Isnin nombor telefon 012-2819-159 yang tertera di skrin tuan-tuan. Dan juga Ustazah Masni boleh dihubungi melalui 012-497-2448 ataupun link yang telah
paparkan di skrin anda semua. InsyaAllah jangan sampai kita terlepas daripada melakukan ibadah korban, kerana ibadah korban yang kita lakukan itu merupakan tanda kita pula cinta pada Allah SWT ya. Jadi apa tanda kita tu cinta kepada Allah SWT? Kerana ibadah korban ni manfaatnya adalah lebih banyak kepada orang yang melaksanakan ibadah korban berbanding dengan orang yang menerima daging korban. Orang yang menerima daging korban, dia dapat daging tu, dia masak, dia makan, habis jadi najis. Tetapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban, orang yang menyertai ibadah korban ni, duit yang dibelanjakan untuk menyertai ibadah korban itu telah ditransfer ke alam akhirat. Itulah yang akan menjadi kita punya saham akhirat kita. Bukan itu sahaja, bahkan Allah akan ganti sebelum binatang tu disembelih. Ni mungkin kita tanya kepada Tuan Haji dan juga Ustazah Masni. Mungkin saya tanya Tuan Haji dulu. Mengikut pengalaman Tuan Haji menyertai ibadah korban, tak kisahlah di surau ke, di masjid ke, bersama wilayah korban ke, mungkin ada pengalaman yang susah ataupun pengalaman yang sentiasa teringat-ingat faedah ataupun manfaat melaksanakan ibadah korban. Sebagai contoh sebagai contoh macam saya sendiri pernah bila buat ibadah korban tu alhamdulillah rezeki bertambah, lepas tu sakit pun baik, lepas tu kalau ada hutang pun selesai hutang, kalau ada masalah pun selesai masalah. Ini adalah manfaat-manfaat yang sepertinya tidak diperhatikan oleh kita-kita ni, tapi sebenarnya itulah selain daripada ganjaran daripada menyertai ibadah korban tu, itulah manfaat-manfaat yang Allah telah beri cash di dunia selain daripada Allah permudahkan rezeki. Mungkin Haji Isnin ada pengalaman mungkin dalam buat ibadah korban ni, apa selepas itu peristiwa-peristiwa yang mungkin Haji rasa tak sangka boleh dapat projek ke, contoh mungkin kalau ada pengalaman boleh share Tuan Haji. Okey, terima kasih Ustaz Hakim. Saya tak adalah pengalaman yang orang kata yang superb lah kan. Tapi pada saya alhamdulillah pada saya lah kan, apa yang penting apa yang perlu pada kita kita orang kata hasanah fid dunya, kita kan doa selalu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi alhamdulillah lah pada saya lah kan. Saya sejak daripada saya daripada kecil lah daripada kecil dewasa berumah tangga dan jadi alhamdulillah lah kehidupan tu rasanya Allah mudahkan. Jadi seingat saya lah apabila saya mula bekerja lah saya terus saya menyertai ibadah kurban ni lah seingat saya lah kan. Jadi maknanya sebab pada peluang ni kan simpanan kita lah. Kalau tak boleh banyak satu ekor, kita ambil satu bahagian. Kalau contohnya lah, katalah satu bahagian pun barulah dalam 360. Jadi 12 kali 3, RM30. Sebulan kita letakkan untuk kita nanti masa bulan masa air raya kita korban, sediakan duit tu. Jadi maknanya kalau sekali kalau kita nak bayar selepuk situ kan 360 banyak, tapi maknanya kita fikirkan tak apa, kita sediakan sikit-sikit insya-Allah dalam satu setahun tu dapat kita korban. Jadi pada saya lah memang ikhlas, saya kata tak adalah peristiwa yang ni, tapi maknanya alhamdulillah kehidupan kita lagi lapang, mudah dimudahkan oleh Allah. Jadi macam kesihatan kita alhamdulillah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap
semoga apa yang kita lakukan itu bukan saja beri manfaat pada kita, tapi juga kepada orang lain lah. Sebab bila kita buat tu, maknanya benda tu untuk orang lain, tapi pada masa yang sama dia akan berbalik kepada kita dan keluarga kita. Itu saja Ustaz. Itu yang saya Okey, baik. dapat. Terima kasih. Yang penting kita niat lah ya. Kita niat untuk buat ibadah korban. Dan kalau Haji kata RM360 tadi, mungkin kalau buat ibadah korban di Malaysia dalam negara mungkin RM700-800. Itu pun ada setengah-setengah negeri memang tidak dibenarkan untuk buat ibadah korban. Jadi jangan jadikan alasan untuk kita tak dapat ataupun tidak menyertai ibadah korban, kerana dengan bersama komuniti ibadah korban ni hanya RM320 sahaja untuk satu bahagian lembu, dan kalau korban seekor lembu RM2,240. Manakala untuk korban kambing RM590. Kalau buat korban kambing di Mekah RM570. Okey. Jadi ini adalah kesempatan yang tidak perlu kita ataupun jangan sampai kita tak buat ibadah korban ya, kerana kita sudah menikmati kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tu selama bertahun-tahun daripada kita kecil sampai sekarang ni. Jadi apalah sangat RM320 tu, walaupun setengah-setengah daripada kita pada waktu PKP ni RM320 tu memang besar. Tapi itulah, bila kita rasa RM320 tu besar, kita berat nak mengeluarkannya, insya-Allah dia punya ganjaran, dia punya kualiti, kita punya pengorbanan kita kepada Allah SWT tu memang cukup besar. Okey, Ustazah Masni mungkin boleh share sepanjang Ustazah Masni buat ibadah korban dalam pengalaman hidup Ustazah Masni lah. Apa yang agak-agak yang boleh dikongsikan sebagai memberi motivasi kepada penonton-penonton kita ni agar tidak berkira-kira lagi, terus buat ibadah korban. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Mahakin Taman. Ni Ustazah cuma nak cerita pengalaman 10 tahun dulu. Masa tu buat ibadah korban ni murah je. Kalau tak salah Ustazah 300 lebih tempatan bukan luar negara. Tempatan masa tu. Tapi diasbabkan kita tak berapa ada duit. Kita tahu ibadah korban ni besar ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Kita tahu semua. Tapi sebab kita tak cukup duit, jadi Ustazah nekat nak simpan duit sikit-sikit setiap bulan. Kisah 10 tahun dulu lah ni. Okay. Alhamdulillah, simpan duit sikit. Tak kira dalam masa tak sampai 10 bulan duit dah cukup. Dengan niat lillahi ta'ala, ya Allah, aku buat korban ni, semoga engkau buka segala-galanya, dan juga korban yang aku lakukan ini adalah untuk diriku. Selepas itu, alhamdulillah dengan izin Allah, setiap tahun boleh buat ibadah korban tanpa ada simpanan. Subhanallah, kuasa Allah Ta'ala kan. Dan Ustazah nak ambil contoh sikit dekat sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil contoh. Contohnya macam hari raya korban, hari raya haji. Kita biasa sebut hari raya korban ke hari raya haji? Hari raya haji, betul kan? Kita tak sebut hari raya korban. Kenapa tak guna perkataan hari raya haji? Ya, saya tak pergi, contoh Ustazah tak pergi haji. Ustazah duduk kat Seri Kembangan, Ustaz Akil duduk kat Gombak. Okey, Ustaz Haji Isnin duduk dekat Kelang. Kita tak pergi haji. Jadi kita tak meraihkan hari raya haji. Kita sebut hari raya haji ya. Okey, sedangkan dia adalah hari raya korban. Hari raya korban. Jadi kat situ sambutannya pun berbeza. Biasa kalau hari raya korban ni, kita ni biasa mak-mak lah kan, kisah mak-mak ni. Takkan tukar lansir baru, takkan beli sofa baru, dan takkan tempah baju raya baru. Betul kan? Sampai tukang jahit pun duk menung je kan. Hari raya korban ni, manalah customer dia semua tak nak tempah baju ke hari raya korban ni, hari raya haji. Biasa kita panggil hari raya haji, kita tak panggil hari raya korban. Okey? Tak nak tempah baju ke hari raya haji ni kan? Berbanding dengan hari raya puasa.
3 bulan dah tutup kedai. 3 bulan dah tutup kedai. Duduk dalam kedai, duduk menjahit. Ustazah telefon. Kata, saya nak hantar baju ni. Jadi, tukang jahit tu kata apa? Lah Ustazah, kenapa tak bagi tahu awal-awal? 3 bulan dah tutup dah tempahan. Subhanallah, tengok 3 bulan dah tutup tempahan. Kan? Jadi kat situ cuba kita tukar konsep. Kita ikan Hari Raya Korban ni kita buatlah mini forum. Lepas tu kita buatlah macam majlis kunjung-mengunjung, rumah ke rumah. Lakukan ibadah korban, keluarkan sedikit harta kita sebagai tanda syukur. Allah dah bagi segala nikmat dah. Dapat anak yang sihat, suami yang baik kan, memahami isteri. Itu contoh rumah tangga lah tu kan. Okey. Jadi kat situ nikmat mana lagi yang kita nak petikaikan? Dapat anak yang baik, anak dapat keputusan bagus 9A, 6A, 5A UPSR. Ngaji dulu ya Ustazah, anak yang sulung dulu setiap kali kan dia habis dulu ada satu teknik lah kan anak Ustazah ngaji. Bila habis buku 1 Ustazah akan buat pulut kuning, hantar rumah jiran-jiran. Dululah kan. Bila anak tu naik ke buku 2, masa dia mengaji dulu, buat lagi pulut kuning, hantar rumah jiran-jiran. Maksudnya kita melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Sebab anak kita dapat belajar dengan sempurna, mudah terima ilmu, kan, cinta kepada Allah. Jadi itulah tanda Ustazah melahirkan rasa syukur. Begitulah juga. Maknanya start bermula pada tahun ni kita kena tukar istilah Aidil Adha tu kepada Hari Raya Korban supaya kita dapat menghayati dengan lebih baik InsyaAllah masa mencemburi kita sapa kita punya follower kita yang bersama kita dalam Facebook. Kita ada Cik Rapudin, kita ada Nur Minah Ibni, Fatin Hazimah, Nur Hafifah, Nur Fasihah Umar, Aznita Muhammad Zaini, Alhamdulillah, K Haji Abu. Kemudian kita ada Cik Imah, Cik Nin, Alhamdulillah, tolong share kita punya rancangan kita pada malam ini. Walaupun kita sebenarnya sudah menghampiri ke penghujung, tapi kita ada satu soalan ni daripada Suzana Hussein. Ibadah korban ni jika seorang anak hendak membuatkan korban untuk ibu ayahnya, bagaimana niatnya? Adakah anak tersebut yang berniat atau ibu akan berniat? Mungkin ni Ustaz boleh share sikit. Dia ibadah korban ni setiap orang tapi untuk kalau contoh macam Ustaz nak buat ibadah korban untuk ibu, okey, cara yang terbaik ialah kita bagi tahu dulu. Ibu, saya nak buatkan ibadah korban untuk ibu, saya bayarkan, okey, atas nama ibu. Itu kalau ibu ayah kita masih hidup. Tapi kalau ibu ayah kita sudah meninggal dunia, okey, ibadah korban itu atas nama kita, tapi kita hadiahkan pahala pahala ibadah korban kita tu supaya ibu ayah kita di alam barzah tu dapat juga syafaat pahala anak yang soleh, insya-Allah. Kemudian kita ada okey, itu yang bersama kita pada malam ini. Okey, sebagai penghujung mungkin Ustaz boleh share sedikit pengalaman Ustaz buat ibadah korban 3 tahun yang lalu Ustaz ada seorang anak kanser. Anak kanser Ustaz tu kanser neuroblastoma. Okey. Memang terkejut. Masa tu anak Ustaz usia baru 2 tahun pada masa itu. Punyalah mungkin ada yang mendengar kita rancangan kita pada malam ini yang mungkin ada ahli keluarga yang sakit, yang kena kanser. Kanser ni tak ada ubat. Walaupun banyak terapi yang boleh buat, yang boleh dilakukan di luar sana, sama ada di hospital ataupun secara alternatif. Tapi mengikut pengalaman Ustaz, okey, pada waktu itu dah menghampiri Aidil Adha, okey, Ustaz korban seekor kambing atas nama anak Ustaz yang kena kanser tu. Alhamdulillah tak sampai seminggu dapat keputusan anak Ustaz yang kanser tu baik.
Walaupun kanser dia tu dah stage dah masuk stage 3, stage 4 dah. Tapi dengan kuasa Allah, dengan ibadah korban yang Ustaz lakukan pada waktu itu, memang dengan niat lah, ya Allah gantikanlah nyawa kambing ni dengan nyawa anak aku, supaya diberi kesempatan lagi untuk bersama dengan anak pada waktu itu. Dan alhamdulillah selepas itu terus baik, dan alhamdulillah yalah Allah lebih sayang anak ustaz tu. Okey, Allah beri peluang tangguh. Kalau ikutkan sepatutnya dah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berkat dengan ibadah korban tu Allah tangguhkan 1 tahun lagi, dapat bersama, dapat hidup sihat apa semua, sehinggalah kena serangan yang kedua, dan tak lama terus meninggal dunia. Dan kami redalah dengan pembergian tu, sebab ianya datang daripada Allah, diberi pinjam dalam waktu seketika, dan mudah-mudahanlah dia menunggu di pintu syurga, insya-Allah. Dan banyak lagi lah pengalaman sahabat-sahabat kita yang buat ibadah korban, yang sebelum tu ada hutang, bila dia buat ibadah korban tiba-tiba Allah datangkan rezeki, hutangnya selesai. Ada juga yang mengalami masalah suami isteri, ya, perselisihan suami isteri bertahun-tahun, bergaduh dengan mak mertua dan sebagainya. Bila buat ibadah korban selesai dengan sendirinya, masya-Allah. Ini adalah benda-benda keajaiban-keajaiban yang sebenarnya perlu kita war-warkan kepada masyarakat. Jadikanlah ibadah korban ni sebagai salah satu cara jalan keluar untuk kita menghadapi kesulitan. Mungkin ada yang sedang kesulitan dalam tempoh PKP ni, yang diuji dengan penyakit, diuji dengan bisnes tak berapa menjadi. Buat ibadah korban, jangan lupa hubungi Community Will Korban dan juga wakil-wakil korban ibadah korban bertauliah yang kita lantik di seluruh Malaysia ni. Boleh hubungi, boleh layari laman web kami willofkorban.com. InsyaAllah di sana tuan-tuan dan puan-puan boleh menyertainya dengan mudah, hanya di hujung jari saja. Okay? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Tuan Haji dan juga Ustazah Masni yang sudi bersembang-sembang santai pada waktu malam ini bersama dengan Ustaz. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi, kita sembang-sembang santai lagi dengan tajuk-tajuk yang mungkin lebih menarik di Facebook We Love Korban. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan doa kita dalam majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidin awlin wa akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa penonton-penonton kami, ya Allah. Follower-follower kami, ya Allah. Semua umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah musibah COVID-19 ini, ya Allah, daripada muka bumi ini, ya Allah, sehingga kami dapat meneruskan kehidupan kami, dapat meneruskan aktiviti kami, dapat meneruskan ibadah kami dengan selesa seperti sebelum-sebelum ini, ya Allah. Ya Allah, Kau berilah, permudahkanlah rezeki kami, ya Allah, agar kami dapat menunaikan ibadah korban pada tahun ini, ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami, ya Allah, ditimpa kesusahan, ditimpa penyakit, ya Allah, Engkau sembuhkanlah asbab daripada ibadah korban yang mereka lakukan, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah ibadah korban yang kami lakukan, yang kami tunaikan ini kerana-Mu, ya Allah. Kau terimalah ibadah korban kami, kerana sesungguhnya hanya Engkau saja yang dapat membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika nabna wa alaikal masir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kepada semua yang bersama Ustaz pada malam ini berbincang-bincang dalam tajuk kita korban tanda cinta. Teruskan pengorbanan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah tidak jemu-jemu memberikan
nikmat dan rahmatnya kepada kita. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapakah yang boleh diwakilkan sekiranya tuang punya korban tak dapat balik? Dia tak boleh nak balik. Nak kerbang di Pasir Putih. Tuang kerbang ada di KL Lumpur. Sibuk tak boleh nak balik. Jadi nak suruh siapa korban yang sembelih sini? Lah manalah aku tahu dah kampungmu. Mu carilah sendiri siapa-siapa pun. Faham lagi? Adalah orang urus. Tak mesti orang sembelih, orang masuk korban, dia yang sembelih. Kadang-kadang dia ada kerja. Sayyidina Ali kata, aku pernah diwakil oleh Nabi. Nabi ada tugas, wakil aku suruh sembelih unta. Nampak tak? Kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala budni. Pernah Nabi dulu mewakilkan aku supaya aku menguruskan sembelih unta korban Nabi. Boleh. Jadi kita tanya orang sini, ada orang menguruskan korban ke tak? Jadi kita duduk Kuala Lumpur tak balik. Kirim duit lah. Berapa? 600 sebahagian. Kita kirim duit, kemudian kita wakil dua perkara. Yang pertama, saya wakil kepada awak membeli haiwan korban saya satu bahagian. Faham? Yang kedua, saya wakilkan pihak pengurusan untuk menyembelih haiwan korban. Baru jadi sah. Faham lagi? Jangan masuk seorang. Niat dok sekarang. Wakil ke tak? Jadi dok sah. Muhasabah. Kalau kita tak buat korban ni, kena muhasabah banyak-banyak. Bab dunia kita tak pernah berkira. Beli kereta nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli handset nak tambah aksesori tak pernah berkira. Beli rumah buat renovation, bukan Melayu lah kalau beli rumah tak buat renovation. Tak pernah berkira. Korban kita berkira, mana kita nak letak muka kita. Allah tak pernah berkira kepada kita nikmat dia. Allah tak pernah berkira kepada kita rezeki dia. Jangan jadi orang yang berkira kepada agama. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah bulan ni. Hidupkan sunnah Ibrahimiyah. Buat korban. Syiar Nabi Allah Ibrahim yang diwariskan sehinggalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan ibadah korban.